Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bersua pagi ini audio dari daerah Tutong seperti biasa untuk berkongsi info semasa dan juga pengisian bahan visual yang disediakan ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam dan semoga kita semua dipermudahkan Allah dalam menjalani ibadah puasa. Keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong dalam keadaan mengizinkan, alhamdulillah, apapun mudah-mudahan semuanya dipermudahkan Allah jua ya. Baik, kita akan kongsikan nanti ada beberapa info semasa antara kegiatan yang akan berlangsung di sekitar daerah Tutong ini. Tetapi sebelum itu ada baiknya kita saksikan dulu pakej program yang disediakan dari kami untuk Auda. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Telah datang kepada kita bulan yang amat dinantikan oleh seluruh masyarakat Islam di dunia. Bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan kebaikan, keberkatan, dan lambakan pahala dan kasih sayang Allah. Kedatangan Ramadan seharusnya lah dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyucikan jiwa, diri dan akhlak. Diwajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan ini, di samping untuk memperbanyakkan melakukan amalan-amalan fardu maupun sunat, kerana beruntungnya seseorang Muslim yang merebut peluang untuk mendapatkan ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini, dan amat rugilah bagi mereka yang mensia-siakannya. Jadi puasa ni dalam bahasa mudahnya ialah menahan. Dari segi istilahnya ialah kita ni menahan diri kita ni daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, mula daripada terbit fajar, yakni masuk waktu subuh, sehinggalah terbenamnya matahari, yakni masuk waktu maghrib. Jadi bilakah ia disyariatkan? Itu pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Maka puasa inilah yang kita laksanakan, yang diwajibkan setiap kali pada bulan Ramadan setiap tahun. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dapat meningkatkan keimanan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maksudnya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kepengharapan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Baik, jadi apakah amalan-amalan sunat yang dapat kita ni lakukan sepanjang bulan Ramadan ini? Sunat beriktikaf sepanjang bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam yang akhir yang ujung. Tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak dan tujuan puasa. Membanyakkan doa ketika sedang berpuasa. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, kata Nabi, 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka, iaitu pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua ni kata Nabi, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, serta doa orang yang dizalimi, riwayat Ibnu Majah. Maka inilah di antara amalan-amalan yang sunat yang dapat kita dilakukan sepanjang bulan Ramadan waktu kita ni berpuasa. Melakukan amalan sunat khususnya di bulan Ramadan, ganjarannya adalah berlipat ganda berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Antara amalan tersebut adalah seperti bersedekah. Berbanyakkanlah amalan bersedekah, tidak kira kecil ataupun besar, banyak atau sedikit adalah sangat digalakkan. Selain itu, beristiqamahlah dalam melaksanakan solat sunat tarawih secara berjemaah di sepanjang bulan Ramadan bagi mengimarahkan dan menghidupkan malam-malam di bulan suci ini. Bulan Ramadan inilah merupakan waktu terbaik untuk mendidik jiwa dan rohani ke arah kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila kita disebut bulan Ramadan, maka ia mempunyai bermacam-macam nama. Di antaranya dipanggil juga sebagai bulan taqwa, kemudian bulan kebaikan, disebut juga sebagai bulan syahrul doa, bulan untuk kita ni membanyakkan doa. Maka inilah kenapa bulan Ramadan ini dipanggil sebagai penghulu segala bulan, sebab bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Jadi apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran maka ia akan menjadi terbaik. Jadi inilah kenapa bulan Ramadan ini disebut sebagai penghulu bagi segala bulan. Saya teringat sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, apabila masuk bulan Ramadan maka pintu-pintu kebaikan dibuka, pintu-pintu kejahatan ditutup dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Maka dalam hadis ini para ulama membahaskan hadis ini, yang dimaksudkan dengan terbukanya pintu kebaikan ini ialah perumpamaan daripada banyaknya ketaatan yang dapat menjadi penyebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Manakala yang dimaksudkan dengan ditutup pintu-pintu kejahatan, maka ini perumpamaan daripada sedikitnya maksiat yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan kemudian yang dimaksudkan dengan terbelenggunya syaitan ini maksudnya ialah orang yang sedang melakukan puasa ni ia terlepas daripada bisikan-bisikan syaitan, kerana orang yang berpuasa tidak akan terlalu berkeinginan untuk melakukan maksiat. Maka ini menunjukkan kepada kita ni bahawa jasanya satu tanda kemuliaan bulan Ramadan. Maka ambillah peluang ini untuk kita disibukkan diri kita ni beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita ni melakukan amalan-amalan yang sunat pada bulan yang mulia ni. Maka demikianlah juga pada bulan Ramadan, kita wajib berpuasa dalam masa yang sama kita ni tingkatkan kualiti puasa kita ni dengan membanyakkan amalan-amalan yang sunat. Maka semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam sepanjang kehidupan kita ni, insya-Allah. Bulan Ramadan bukan sahaja menjanjikan pahala yang menguntungkan, bahkan membuka ruang rezeki buat para peniaga. Saban tahun diadakan gerai Ramadan di seluruh negara, setentunya memberi peluang kepada para peniaga mikro, kecil dan sederhana untuk meraih keuntungan yang berkah walau berniaga dalam apa jua keadaan. Namun inilah rahmat bulan Ramadan, mendidik dan mengajar erti keikhlasan dan kesabaran. Di samping berniaga ketika berpuasa, meningkatkan ketahanan fizikal dan rohani. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama merebut ganjaran pahala berlipat ganda dengan memperbanyakkan amalan, dan mudah-mudahan ibadah puasa yang dilaksanakan di sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini akan diterima dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala.